Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam semua. Hai. Kita bertemu lagi malam ni pukul 9 malam. Saya akan buat live, Mira akan buat live di page Sambal Hitam Nur Art. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka di luar sana yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak akan mengecewakan anda apabila mencubanya. InsyaAllah. Itu adalah kepakaran kami, sambal hitam Nur Art. Kepada korang di luar sana yang tak ada masa, yang rasa suka nak buat sambal hitam, ataupun korang rasa macam dah lama tak makan sambal hitam ke, korang boleh direct kita, direct ataupun DM kita terus. Okay, so topik apa malam ni Mira nak share dengan korang, apa perkongsian Mira malam ni adalah topik berkenaan malas. Malas, MALAS. Malas kan. So macam mana kita nak atasi sikap malas. So malam ni, topik malam ni, ini yang Mira nak sharekan dengan korang adalah cara untuk atasi sikap malas. Kan, korang rasa sikap malas tu baik ke buruk untuk diri kita? Kan, baik ke buruk bila kita ada sikap malas? Kan, semestilah tak baik, betul tak? Semestilah tak baik. Dan terdapat banyak kesan-kesan yang tak baik bila kita ada sikap yang malas dalam diri kita, kan? So sebenarnya kita kena buang sifat malas tu, ataupun kita kena buang sikap malas kita bila kita nak apa? Bila kita nak memajukan diri kita lah. Bila kita malas, macam mana kita nak majukan diri kita, betul tak? Sebab itulah kita perlu dan harus buang sikap malas yang ada dalam diri kita. So malam ni Mira nak share dengan korang, perkongsian Mira malam ni adalah cara untuk atasi sikap malas kita. Sebab apa? Malas ni merupakan sifat ataupun sikap yang kita memang semua ada pada setiap manusia. Memang akan ada, dan sesiapa saja kan, sesiapa saja manusia biasa pasti akan ada sikap yang malas dalam diri mereka. So sikap malas tu sebenarnya, sikap tu lah yang membuatkan dia malas untuk berusaha, untuk dia memajukan diri dia, dan sebenarnya dia tak mengendahkan masa hadapan dia. Sebab itulah ada sikapnya malas ni, dia malas nak berusaha. Dia malas nak berusaha, dan dia tak fikirkan masa hadapan dia, masa depan dia. Dia tak mengendahkan masa hadapan dia, kan, disebabkan ada sikap malas yang berlebihan dalam diri dia, kan. Sebenarnya penyakit malas ni adalah penyakit yang bahaya sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ada ubat. Korang tahu kan, dekat klinik ke, kat farmasi ke, mana-mana ke, tak pernah jumpa lagi ada ubat untuk malas, betul tak? Tak ada ubat untuk malas ni, kecuali diri dia sendiri yang dapat ubahkan ataupun buang sikap malas tu, betul tak? So Mira nak share dengan korang malam ni cara kita nak atasi sikap malas yang ada pada diri kita, kan. Sebab setiap manusia, setiap individu pasti akan ada sikap malas. Tak adanya orang tu rajin setiap masa. Mesti akan ada sikap malas dalam diri dia, betul tak? Kan, sebab tu Mira nak share dengan korang malam ni macam mana kita nak atasi cara kita atasi sikap malas kita tu. Macam mana kita nak atasi sikap malas tu, kan? Macam mana kita nak atasi. So Mira nak share dengan korang malam ni, topik malam ni. So sebelum tu korang sharekan dulu, kan, dengan kawan-kawan korang tag dulu rakan-rakan korang, supaya Mira dapat memberikan manfaatkan kepada orang lain juga, supaya kita buang sikap malas kita tu. Sebab apa? Bila seseorang tu ada sikap malas, mereka sebenarnya
mereka tak nak berusaha ataupun mereka malas nak berusaha dan mereka tidak mengendahkan masa hadapan mereka. Mereka tak fikirkan. Sebab itulah sikap malas tu yang menguasai diri mereka. Mereka akan jadi macam tu. Mereka rasa mereka tak fikirkan apa-apa masa hadapan mereka lah kan. So Mira nak share dengan korang apakah cara-cara ataupun cara kita nak atasi sikap malas yang ada pada diri kita. So terdapat beberapa punca ataupun penyebab kenapanya ada sikap malas ni, kalau korang nak tahu. Antaranya adalah dia tak ada motivasi diri tau. Orang yang ada sikap malas ni dia tak ada motivasi diri. Dia rasa dia dah senang ataupun selesa dengan keadaan dia sekarang. Sebab itulah ini adalah antara punca-punca yang membuatkan mereka malas. Ada sikap malas tu sebabkan mereka dah rasa senang ataupun selesa dengan keadaan mereka sekarang. Lagi mereka tak ada motivasi diri. Mereka terpengaruh dengan orang lain. Lagi mereka tak ada dorongan. Tak ada dorongan yang diberikan kepada mereka. Ini antara punca-punca ataupun yang menyebabkan ada sikap malas tau. Selain tu seseorang tu ada pengambilan ubat ataupun ubat yang boleh membuatkan mereka melemahkan mental ataupun fizikal mereka. Sebenarnya ini adalah antara punca-punca yang menyebabkan seseorang jadi malas. Dan selebihnya tubuh badan sangat letih. Kan bila tubuh badan kita sangat letih, mestilah kita akan rasa malas untuk berbuat sesuatu. Betul tak? Kan? Sebab itulah kita ada cara untuk kita atasi sikap malas kita tu kan. Sebab apa? Sikap malas ni tak menguntungkan pun, merugikan je sebenarnya. Merugikan je sebenarnya kan. So kita harap kita semua buang sikap malas kita tu. Kita buang sikap malas kita tu supaya kita boleh sentiasa berusaha untuk memajukan diri kita. Betul tak? Bila kita nak majukan diri kita, bila kita ada sikap malas, macam mana kita nak berjaya? Macam mana kita nak majukan diri kita? Betul tak? Sebab itulah sikap malas yang sangat berlebih-lebihan dalam diri kita sebenarnya membunuh kita untuk kita berjaya sebenarnya. So kita kena buang sifat ataupun sikap malas yang ada dalam diri kita kan, supaya kita dapat capai apa yang kita impikan, dapat mengejar apa matlamat kita kan. So Mira dah sharekan tadi ada beberapa punca-punca yang boleh menyebabkan seseorang itu ada sikap malas. Antaranya Mira ulang lagi, antaranya adalah mereka berasa selesa. Mereka berasa selesa ataupun senang dengan kehidupan mereka sekarang kan. Sebab itulah mereka ada sikapnya malas ni. Mereka rasa dah selesa kan. Sebab itulah mereka tak memajukan diri mereka, sebab mereka dah rasa selesa dengan keadaan kehidupan sekarang mereka tu kan. Selainnya adalah mereka kurangnya motivasi diri. Kurangnya motivasi diri ni sebab mereka kurang membaca kan. Mereka kurang membaca ataupun kisah-kisah melihat kisah-kisah motivasi ke kan. Ini yang membuatkan mereka tak ada motivasi diri, yang membuatkan mereka adanya sikap malas. Sikap malas. So mereka terpengaruh juga dengan orang lain, terpengaruh dengan orang-orang yang berfikiran sama macam dia. Sebab itulah ini antara punca terjadinya sikap malas dalam diri mereka kan. So mereka tubuh badan mereka letih. So mereka kurang mendapat dorongan. Sebenarnya ini adalah antara punca-punca yang menyebabkan seseorang tu jadi malas, ada sikap malas kan. Sebab apa? Tak memberikan faedah pun, manfaat pun bila kita adanya sikap malas dalam diri kita kan. Sebenarnya merugikan diri kita sebenarnya kan. Untuk kita menjadi seorang yang berjaya, untuk kita menjadi seorang yang memajukan diri kita kan. Bila kita nak memajukan diri kita, bila kita nak
berjaya kan. Takkanlah kita nak ada sikap malas yang dalam diri kita, betul tak? Seharusnya bila kita nak memajukan diri, kita buang sikap malas kita tu, dan kita gantikan cara hidup yang baru. Kita twistkan, kita tukarkan kepada sikap malas tu, kita tukarkan kepada kita cara hidup kita yang baru, yang kita buang sikap malas kita tu, supaya kita dapat memajukan memajukan diri kita lah bila kita nak berjaya, betul tak? Kalau ada sifat malas, sikap malas, macam mana kita nak maju kan? Takkan nak macam tu je, mestilah tak nak kan. So bila sikap malas yang ada dalam diri kita ni sebenarnya sangat merugikan kepada diri kita, sangat merugikan. So kita nak ke tergolong daripada orang-orang yang rugi ni? Nak ke? Kita nak ke tergolong sekali dalam orang-orang yang rugi? Sebab apa? Sikap malas ni sebenarnya merugikan. Mestilah kita tak nak jadi rugi, betul tak? Mestilah kita tak nak jadi rugi. So kita faham, kita manusia biasa, kita bukanlah semuanya rajin setiap masa kan. Mesti akan ada sikap malas punya dalam diri kita kan. Mesti akan ada, semua orang mesti akan ada sikap malas. Tak semua orang yang rajin setiap masa kan. Tapi memang akan ada sikap malas dalam diri kita, betul tak? Diri manusia. So tapi kalau malas tu berlebih-lebihan pula kan, berlebih-lebihan, terlampau malas lah orang cakap kan, berlebih-lebihan pula sampai dia tak nak berusaha langsung, tak nak berusaha langsung untuk memajukan diri dia. Ini dikirakan sebenarnya sangat melampau lah kan. Dah melampau lah bila dia dah sangat malas berlebih-lebihan sampai dia tak nak berusaha langsung untuk memajukan diri dia, yang dia tak fikirkan langsung tentang masa depan dia, yang tidak mengendahkan langsung masa depan dia, yang membuatkan dia tidak berjaya dan tak maju diri. Tak majukan diri, sama macam tu sahaja kan. So rugi. Rugi kan bila ada sikap malas yang dalam diri kita ni, sebenarnya merugikan kita kan. Orang yang malas adalah orang yang rugi. Takkanlah kita nak tergolong dengan dalam orang-orang yang rugi. Mestilah kita tak nak kan. Kan kita kena buang sikap malas kita tu, kita tukarkan dengan cara hidup yang baru. So ada beberapa cara yang kita boleh atasi sikap malas kita ni kan. Sikap malas kita sebenarnya ada cara untuk kita atasi sikap malas kita ni. Antaranya adalah kita mendekatkanlah diri kita dengan Tuhan kita, Allah kita kan, supaya kita jadi lebih positifkan diri kita kan. Kita kena dekatkan diri kita dengan Tuhan kita, betul tak? So selain tu adalah kita kena selalu banyak membaca, banyak membaca ataupun kisah-kisah motivasi, supaya kita sentiasa bermotivasi. Bila kurangnya membaca, bila kurangnya tengok kisah-kisah motivasi ke kan, ini yang menyebabkan mereka tak ada motivasi tau. Mereka seorang yang tak ada motivasi, yang tak fikirkan masa hadapan, sebenarnya yang membuatkan sikap malas tu yang ada dalam diri mereka, sebab mereka kurangnya motivasi diri. So kita banyakkanlah membaca kan, kita banyakkanlah membaca, kita tambah ilmu kita. Sebab apa? Tak rugi pun kalau kita sentiasa upgrade ilmu kita kan. Kita sentiasa membaca perkara-perkara yang membuatkan kita sentiasa bermotivasi, kan, supaya kita sentiasa bersemangat, sentiasa excited. So bila tak membaca, bila kurangnya tengok-tengok kisah-kisah motivasi orang ke kan, yang membuatkan itulah adanya sikap malas dalam diri mereka kan, bila mereka tak ada motivasi diri. So ini antara cara kita untuk atasi sikap malas kita. Kita kena yang first tadi, kita kena mendekatkan diri kita dengan Tuhan kita kan. Lepas tu kita kena sentiasa membaca tau. Kita sentiasa membaca untuk memastikan kita sentiasa bermotivasi, untuk kita buang sikap malas kita tu. Kalau kita nak majukan diri,
Kan kita nak majukan diri, kalau kita ada sikap malas, macam mana kita nak majukan diri kita? Betul tak? Kan? So selain tu, cara untuk atasi sikap malas adalah kita kena sentiasa ingat, selalu ingat apa tanggungjawab kita. Apa tanggungjawab kita kepada diri kita dan keluarga kita. Bila kita selalu ingat tanggungjawab kita, ini yang membuatkan kita akan buang sikap malas dalam diri kita. Bila kita sentiasa ingat tanggungjawab kita, kan, kenalah bertanggungjawab, kan, betul tak? Bila kita nak berjaya, kan, bila kita nak berjaya, kita nak majukan diri kita, kita kena selalu ingat apa tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai seorang anak, tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, seorang ibu, kan, seorang bapa. So kena sentiasa ingat apa tanggungjawab kita, supaya kita buang sikap malas dalam diri kita ni, kan. Ni adalah antara cara-cara tau, cara-cara untuk kita atasi sikap malas. Dan seterusnya adalah kita kena sentiasa tetapkan matlamat kita. Bila kita hari-hari kita tengok, ataupun kena sentiasa ingat apakah matlamat kita, apakah matlamat penting, kan. Kalau kita sentiasa ingat hari-hari kita baca ataupun kita tulis, kan, kita tulis apa matlamat kita, kita baca hari-hari, kita ingat hari-hari. Ini sebenarnya yang membuatkan kita buang sikap malas kita. Kita tahu bila kita sentiasa ingat apa matlamat penting kita, bila kita nak berjaya, bila kita berusaha untuk kita capai apa yang kita impikan, kan. So kita tetapkan matlamat hidup kita yang jelas, ke mana hala tuju kita, kan. Ini adalah antara cara untuk kita atasi sikap malas. Dan seterusnya, kita sentiasalah ambil makanan yang boleh menyalurkan vitamin kepada tubuh badan kita, supaya tubuh badan kita sentiasa cergas, kan. Sentiasa cergas, kita tak lemah, kita tak lemau, kan. Makan makanan yang berkhasiat, kan, makanan yang boleh menyalurkan vitamin kepada badan kita, tubuh badan kita. Sebab apa? Bila tubuh badan kita penat, sangat letih, dan kita rasa sikap malas tu yang akan membuatkan diri kita malas, malas untuk berusaha, malas untuk membuat sesuatu perkara, betul tak? Jadi kita macam lemah sentiasa. So kita makan makanan yang berkhasiat, makan makanan yang berkhasiat, yang ada vitamin, kan, supaya tubuh badan kita sentiasa sihat dan cergas, supaya kita buang sikap malas yang ada dalam diri kita, kan. So dan seterusnya adalah kita kena sentiasa fikir apa kesan bila kita malas. Kesan tu baik ataupun buruk. Kita kena sentiasa ingat apakah kesan-kesan malas. Semestinya banyak keburukan daripada kebaikan, betul tak? So kita kena remindkan kita punya mindset kita. Kita kena sentiasa ingat kesan-kesan bila kita ada sikap yang malas, kan. Memang setiap manusia, kan, semua orang akan ada sikap malas dalam diri dia. Tak dinafikan, memang semua orang akan ada sikap malas. So kalau kita takkanlah kita nak sentiasa malas, kan. So kenalah berusaha. Bila kita tak berusaha, macam mana kita nak majukan diri kita? Macam mana kita nak berjaya bila ada sikap malas yang sangat berlebih-lebihan? Bila ada sangat sikap malas yang berlebih-lebihan, inilah yang membuatkan seseorang tu malas nak berusaha. Dia tak fikirkan masa hadapan dia, dia tak endahkan, dan dia rasa hidup dia dah selesa macam tu. Dia dah rasa selesa dengan keadaan kehidupan dia sekarang. Tu yang membuatkan dia tak nak berusaha dan ada sikap yang malas, kan. So sikap malas tak mendatangkan kebaikan, kan, tak mendatangkan kebaikan ataupun tak mendatangkan faedah pun kepada kita sebenarnya, kan. So buang sikap malas kita tu, dan dia sebenarnya merugikan kita je. Rugi apa? Kita rugi masa kita buang, kan. Buang masa kita, rugikan masa kita rugikan tenaga yang kita diperlukan tu, tapi kita tak guna sebaiknya, kan, rugi, betul tak? Rugi. Lepas tu kita tak ambil peluang yang ada, kan. Kita ambil peluang yang ada bila kita ada sikap malas. Kita ambil peluang yang ada, lepas tu
kita pun rasa macam rezeki yang kita ada tu kita tak perolehi. Sebab apa? Kita ada sikap yang malas kan. So banyak keburukan sikap malas ni dalam diri kita bila sangat melampaui lah. Macam malas yang melampau sangat, yang rasa macam tak nak berusaha langsung kan, buat tak endah sahaja kan. Tapi dalam hati dia, dalam niat dia nak berjaya kan, nak berjaya, nak kejar capai nak capai impian dia. Tapi sikap malas tu sebenarnya menjadi pembunuh mereka untuk mereka berjaya. So korang rasa perlu ke kita ada sikap malas dalam diri kita? Memang tak dinafikan. Mira sendiri pun memang akan ada sikap malas kan. Tapi bila kita fikir balik, sebenarnya banyak kesan buruk bila kita ada sikap malas ni kan. Tak ada kebaikan dia, tak ada faedah pun tau bila kita sikap malas ada dalam diri kita kan. So kita buang sikap malas kita tu, kita tukarkan kepada cara hidup yang baru supaya kita dapat memajukan diri kita, kita dapat kejar impian kita, kejar matlamat kita, supaya kita dapat cara hidup yang berbeza daripada sebelum ni bila kita buang sikap malas kita tu kan. Mira harap lepas ni memang tak semua orang di luar sana bukannya rajin setiap masa kan. Memang akan ada rasa malas dia, tapi kita kena berusaha buang sikap malas kita slowly kan. Kalau kita rasa malas sangat kan, kita kena sentiasa fikir apakah kesan-kesan malas bila ada sikap malas ni. Banyak kesan yang tak baik sebenarnya, betul tak? Kan. So kita tetapkan matlamat kita yang jelas. So sebenarnya yang cara-cara yang kita boleh atasi sikap malas yang ada dalam diri kita kan. So Mira harap apa yang Mira sampaikan malam ni, apa yang Mira sharekan ni kepada korang di luar sana, supaya daripada sekarang, daripada sekarang buang sikap malas kita tu, kita tukarkan kepada cara hidup yang baru kan. Sebab apa? Orang yang malas selalu rugi. Takkanlah kita nak tergolong daripada orang-orang yang rugi. Mestilah kita tak nak rugi, betul tak? Kita tak nak rugi masa kita yang ada, kita tak nak rugi peluang yang kita ada, kita tak nak rugi rezeki yang kita patut perolehi kan. Tapi ada sikap malas kita tak perolehi kan. Kita tak nak lah macam tu. So kita buang sikap malas kita tu, kita buang, kita nekat, kita tekad dan nekat untuk kita majukan diri kita kan. Siapa-siapa yang nak majukan diri, siapa-siapa yang nak berubah kan. So malas tu lah yang kena buang kan. Malas tu tak, sebenarnya malas ni lah yang membuatkan kita menjadi punca utama kita, ataupun yang pembunuh kita untuk kita berjaya sebenarnya. Bila kita ada sikap yang malas, yang bila kita tak fikirkan masa hadapan kita kan, kita tak endahkan, ini yang membuatkan tak berjaya lah kan. Tak berjaya sebab apa? Punca-punca dia, dia tak ada motivasi diri dia kan. Dia tak ada motivasi diri, dia tak ada matlamat kan. Dia tak ada matlamat, dia tak ada dorongan. Mira ada sharekan tadi apakah punca-punca tadi kan. Banyak sebenarnya kan. Lepas tu dia rasa dia dah senang dengan kehidupan dia sekarang ni, yang membuatkan punca-punca adanya sikap malas dalam diri dia kan. So kalau kita nak berjaya, kalau kita nak memajukan diri kita, kita buanglah sikap malas kita tu kan. Buanglah, cuba buang sikap malas kita tu. Kita jadi seorang yang sentiasa bersemangat, sentiasa setiap bangun pagi tu ada excited dia tau. Janganlah kita bangun pagi celik mata je kita dah rasa malas. Bila kita dah bangun pagi, dah start dalam fikiran kita, mindset kita malas, sampai kesudahlah malas. Percayalah, memang akan macam tu. So setiap pagi tu kita bangun je, kita dah kena ada satu momentum yang excited, sentiasa excited dan bersemangat untuk buat sesuatu perkara supaya kita berterusan. InsyaAllah kita sama-sama boleh buat macam tu kan. Kita cuba kan, kita boleh buat. Semoga apa yang Mira sampaikan ni
supaya kita boleh membuka mata kita, minda kita, supaya kita buang sikap malas kita tu kan, supaya kita berjaya untuk memajukan diri kita. Alhamdulillah. Terima kasih siapa yang join live Mira malam ni kan. InsyaAllah korang boleh sharekan Mira punya live ni, boleh tag rakan-rakan korang supaya kita sama-sama dapat manfaatkan apa yang kita Mira sharekan ni kan, supaya dapat manfaatkan kepada korang juga, even untuk diri Mira juga kan. Sama-sama kita dapat belajar, sama-sama kita dapat membantu untuk kita capai apa yang kita impikan. Alhamdulillah. Terima kasih siapa-siapa yang join live Mira malam ni, okay? So insyaAllah Mira akan sharekan lagi pukul 9 malam di page Sambal Hitam Nur Aid. Korang ingat Mira, ingat Sambal Hitam Nur Aid. Kita jumpa esok malam macam biasa pukul 9 malam, okay? Bye. Assalamualaikum.